Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk Peradaban dan Tamadun Islam di zaman Rasulullah SAW, sahabat dan khulafa ar-rasyidin. Sebagai pendahuluan pada hari ini, kelahiran Islam di Mekah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan titik bersejarah lahirnya tamadun baru yang merubah sejarah dunia. Dan kalau kita dapat lihat kejayaan demi kejayaan dan kegemilangan yang dicapai tamadun Islam adalah berasaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Baiklah, kita pergi kepada tamadun Islam di zaman Rasulullah SAW. Sebelum penurunan Islam dan perutusan Nabi Muhammad, kehidupan masyarakatnya bergelumang dengan pelbagai maksiat dan dosa-dosa syirik. Dan ketika ini Nabi menggunakan kebijaksanaan baginda untuk berdakwah secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Dan ketika ini juga perkembangan tamadun Islam di zaman Rasulullah terbagi pada dua, ketika Nabi berada di Mekah dan ketika Nabi berada di kota Madinah. Baiklah, kita melihat kepada perkembangan tamadun pada zaman Nabi di Mekah. Nabi berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun, iaitu pada tahun 610 sehingga 622 Masihi. Dan ketika ini tumpuan baginda utama sekali adalah untuk membangunkan akidah, membetulkan akidah masyarakat ketika itu, membateras maksiat dan kejahilan, membateras perhambaan, pemulihan akhlak dan pembelaan terhadap kaum wanita. Dan ketika di Madinah pula bermula daripada tahun 622 Masihi sehingga 632 Masihi, selama 10 tahun sahaja. Sumbangan Nabi sangat banyak ketika ini, iaitu dari segi aspek sosial, politik, ekonomi, dakwah, ketenteraan dan pendidikan, sangat banyak. Dan ini merupakan salah satu kejayaan yang diperoleh oleh tamadun Islam ketika ini. Seterusnya kita lihat sumbangan Rasulullah SAW terhadap pembinaan tamadun Islam di Madinah. Dalam aspek sosial, Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin yang telah lama bertelagah. Baginda SAW turut mewujudkan perjanjian antara masyarakat berbilang kaum dan agama seperti Islam, Yahudi, Nasrani dan kaum Arab yang tidak beragama. Selain itu, kedudukan wanita turut dibela. Anggapan jahiliah terhadap golongan wanita yang dianggap rendah kian terhapus. Layanan masyarakat terhadap wanita juga makin berbeza. Selain itu, Rasulullah SAW telah membina masjid sebagai satu pusat ibadah, tempat bermesyuarah, pusat komuniti dan sebagainya. Masjid kian menjadi pusat pertumbuhan serta peradaban Islam paling asas dan efisien dalam tamadun Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW turut menekankan aspek dakwah. Kota Madinah merupakan kota yang membentuk masyarakat Islam. Rasulullah SAW menghantar para pendakwah dari kalangan sahabat ke seluruh semenanjung tanah Arab bagi menyebarkan ajaran Islam. Dalam aspek politik pula, Rasulullah SAW menggubal dan membentuk Perlembagaan Madinah bersumberkan wahyu dan Al-Quran. Perlembagaan Madinah yang mengandungi 47 fasal, 23 fasal berkenaan hubungan sesama umat Islam dan 24 fasal berkenaan hubungan umat Islam dengan sesama bukan Islam. Implikasi perjanjian yang telah dimeterai oleh Rasulullah SAW telah memantapkan kedudukan politik umat Islam, seterusnya mewujudkan keamanan. Baginda turut melantik gubernur, pemungut cukai dan hakim dari kalangan sahabat di beberapa wilayah seperti Yaman, Oman, Najran dan Hadramaut. Rasulullah SAW turut mengasaskan Majlis Syura, berfungsi sebagai majlis perwakilan dan badan perundangan bagi membuat dasar pemerintahan dan menjaga kepentingan rakyat. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam di Madinah semasa zaman Rasulullah SAW dari aspek ekonomi. Yang pertama, memperkenalkan cukai, iaitu zakat, jizyah, iaitu cukai kepala, kharaj, cukai tanah, fa'i, iaitu cukai dari orang bukan Islam dengan jalan damai, dan usyur, iaitu cukai perniagaan. Yang kedua, menghapuskan amalan riba. Yang ketiga, penggunaan mata wang dinar, iaitu emas, dan dirham, iaitu perak. Yang keempat, menubuhkan baitul mal bagi mengurus sumber ekonomi seperti zakat, sedekah, jizyah,
ghanimah dan sebagainya. Dan yang kelima, menggalakkan umat Islam menceburkan diri dalam perniagaan, pertanian dan peternakan. Seterusnya adalah aspek ketenteraan. Rasulullah SAW sebagai ketua tentera dan mengetuai hampir semua peperangan memerangi musuh. Antara strategi ketenteraan yang dilakukan oleh baginda ialah: yang pertama, mengadakan perjanjian dengan pihak musuh. Yang kedua, merahsiakan jumlah tentera musuh yang akan dihadapi. Yang ketiga, mengenal pasti tempat strategi di medan perang. Yang keempat, teknik penyamaran. Dan yang kelima, menggali parit. Aspek yang terakhir adalah aspek pendidikan. Masjid telah dijadikan sebagai institusi pendidikan. Rasulullah SAW menggalakkan setiap peringkat masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan tanpa mengira lelaki maupun perempuan. Beberapa orang guru telah dihantar ke beberapa daerah untuk mengajar, dan baginda pernah meletakkan syarat kepada tawanan perang yang ingin membebaskan diri dengan mengajar anak-anak penduduk Madinah sehingga pandai menulis dan membaca. Seterusnya kita beralih kepada subtopik tamadun Islam di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Selepas wafat Rasulullah SAW, tampuk kepimpinan Islam telah diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar Al-Khattab. Yang ketiga, Khalifah Uthman Al-Affan. Dan yang terakhir, Khalifah Ali Abi Talib. Mereka semua ini telah meneruskan dakwah Rasulullah dan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber pemerintahan dan pentadbiran. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pemerintahan beliau tertumpu kepada menghapuskan gerakan murtad yang enggan membayar zakat dan juga nabi-nabi palsu. Seramai 11 pasukan tentera telah ditubuhkan bagi memerangi golongan-golongan ini. Mereka juga telah menghantar tentera pimpinan Usamah bin Zaid ke Quda'ah dan Abna ke Syria bagi tujuan melindungi. Beliau juga telah mengumpulkan Al-Quran hasil cadangan Sayyidina Umar kerana pada waktu itu telah ramai khufaz yang syahid di medan perang. Al-Quran telah dikumpulkan dan disatukan dalam bentuk mushaf dan disimpan di rumah Abu Bakar. Beliau juga telah mendermakan 6,000 dirham setahun untuk negara dan rakyat. Dan akhir sekali beliau juga telah membahagikan semenanjung tanah Arab kepada beberapa wilayah seperti Madinah, Mekah, Taif, Syria, Yaman, Najran, Hadramaut, Bahrain dan Daumat Al-Jandal. Telah dilantik seorang gubernur di setiap wilayah dan Madinah telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula, beliau merupakan khalifah yang paling lama berkuasa. Sumbangan beliau pada sudut pendidikan, beliau telah menubuhkan institusi pendidikan di kota-kota Basrah, Kufah dan Fustat. Beliau juga telah menubuhkan kutab iaitu prasekolah. Beliau juga telah membentuk pendidikan membaca, menulis, menghafal, berenang dan juga menunggang kuda. Dan beliau juga telah memulakan kiraan takwim hijrah. Pada sudut politik, beliau telah meluaskan wilayah Islam ke Afrika Utara, Asia Minor dan Khurasan. Beliau juga telah membahagikan wilayah kepada 8: Madinah, Mekah, Syria, Al-Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir dan Palestin. Setiap wilayah dilantik gubernur yang dibantu setiausaha, ketua tentera, pemungut cukai, hakim dan pegawai pemendaraan. Pada sudut pentadbiran, beliau telah menubuhkan jabatan atau dewan seperti jabatan tentera, ganjaran, agihan, jabatan pos dan jabatan cukai. Akhir sekali, pada aspek sosial, beliau telah menubuhkan berbagai kemudahan seperti Baitul Mal yang sistematik. Seterusnya, kita lihat perkembangan tamadun di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Beliau ni merupakan khalifah Islam yang ketiga. Jadi beliau telah meneruskan usaha-usaha yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Beliau juga telah berjaya meluaskan wilayah sampai ke Parsi, Azerbaijan, Tabristan, Armenia. Semua itu berjaya ditakluki. Beliau juga telah menubuhkan satu armada laut yang dikatakan yang pertama kali dalam Islam, yang diketuai oleh Abdullah bin Qais Haris, dan telah melakukan serangan lebih kurang 50 kali terhadap Rom Timur. Dan jasa dan sumbangan yang besar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an tak lain dan tak bukan ialah pengumpulan Al-Quran. Yang Quran yang kita baca pada hari ini, itulah antara jasa beliau. Di mana ketika itu digelar sebagai Mushaf Uthmani. Jadi kita pergi pula kepada perkembangan tamadun di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni seperti yang kita tahu, beliau mengambil jawatan khalifah tu ketika dalam keadaan goyah. Sebab apa berlakunya pemberontakan ketika mana Sayyidina Uthman bin Affan telah ditemui wafat kerana dibunuh. Jadi
Sayyidina Ali bin Abi Talib juga beliau telah menghentikan peperangan sesama Islam, iaitu perang Siffin. Beliau juga mengikut jejak langkah khalifah-khalifah sebelumnya, iaitu dengan melantik gubernur yang berkuasa mutlak di wilayah masing-masing. Maksudnya dari segi inilah pentadbiran, dari segi pengurusan, dan Sayyidina Ali dia nasihatlah kepada gubernur-gubernur ni kan, hidup sederhana. Lepas tu bagi nak letak hukum tu bagi yang adil dan sama. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib juga telah menubuhkan pasukan polis dan melengkapkan pasukan senjata. Jadi beberapa perkara dapat disimpulkan dalam pembentangan kali ini. Yang pertama sekali, pencapaian tamadun Islam di zaman Khulafa' Ar-Rashidin sangat membantu umat Islam pada zaman kini. Yang kedua, kita lihat zaman Khulafa' Ar-Rashidin mereka berhadapan dengan masalah yang besar, namun berjaya dihadapi oleh khalifah yang memerintah. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan yang diguna pakai oleh khalifah sememangnya telus, adil dan saksama dan berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.